Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat datang diucapkan ke channel saya, channel Ustazah Anida Azul. Perkongsian kita pada kali ini ialah dalam bidang fiqh, masih lagi di bawah tajuk konsep taharah bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan alat-alat bersuci. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini mendapat rahmat dan hidayah daripadanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak pelajar, standard kandungan yang ingin kita pelajari pada hari ini ialah di akhirnya nanti kita akan dapat merumuskan konsep taharah dalam pelaksanaan ibadah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Fokus kita pada kali ini ialah mengenai alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Baiklah anak-anak pelajar, sudah tentu aktiviti menyucikan diri adalah merupakan satu aktiviti yang biasa kita lakukan pada setiap hari. Justru apakah dia alat yang kita boleh menggunakannya untuk bersuci? Yang pertama ialah dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak ini digunakan untuk berwuduk, mandi wajib dan juga beristinja. Seterusnya yang kedua ialah dengan menggunakan batu dan benda-benda kesat. Batu dan benda kesat ini biasanya digunakan untuk menyucikan diri secara beristinja. Dan yang ketiga ialah dengan menggunakan debu tanah, iaitu untuk bertayamum dan juga sertu. Dan seterusnya yang keempat dengan menggunakan bahan peluntur, iaitu untuk menyamak kulit binatang. Baiklah, kita lihat alat bersuci yang pertama iaitu air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Punca untuk mendapatkan air mutlak adalah daripada air sungai, air hujan, air salji, air laut, air perigi, air embun dan air mata air. Air itu air yang keluar daripada bumi dan yang turun daripada langit. Daripada air inilah maka ia mengalirkan air pahit yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya alat bersuci yang kedua iaitu menggunakan batu dan juga benda-benda kesat seperti kulit kayu, daun-daun kering, kertas dan juga tisu. Alat bersuci yang ketiga ialah dengan menggunakan debu tanah. Mengapa kita menggunakan debu tanah? Hasil daripada kajian iaitu pakar sains telah mendapati satu sampel yang telah dicuci dengan air biasa dan satu sampel telah dicuci dengan air tanah, dan air mutlak mendapati bahawa sampel yang dicuci dengan air tanah lebih bersih berbanding dengan air biasa sahaja, dan peratus kuman yang terdapat dalam bahan yang dicuci dengan air yang bercampur dengan tanah adalah lebih rendah. Jadi oleh kerana itu tanah didapati mengandungi bahan menyah kuman. Alat bersuci yang keempat ialah bahan peluntur. Contoh bahan peluntur ialah seperti tawas, kapur dan selain itu tahi burung merpati. Bahan peluntur ini dia bersifat tajam dan ia bertujuan untuk menyamak kulit binatang selain kulit babi dan anjing untuk kegunaan manusia. Setelah kita mengetahui alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci menurut hukum syarak, marilah kita melihat sepintas lalu mengenai istinja dan hukumnya serta cara menyucikannya. Istinja bermaksud perbuatan membersihkan kubul iaitu kemaluan hadapan dan dubur selepas membuang air kecil atau besar dengan menggunakan alat-alat yang tertentu. Hukum beristinja adalah wajib dan peringatan daripada Rasulullah SAW, bersihkanlah kemaluan kamu daripada air kencing kerana kebanyakan azab kubur berpunca daripadanya. Justru kebanyakan mereka yang diseksa di dalam kubur mengikut
seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpunca daripada tidak membersihkan air kencing dengan sempurna setelah kita kencing. Seterusnya, marilah kita lihat cara beristinja. Cara beristinja ada 3 cara. Yang pertama ialah dengan menggunakan air mutlak. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan batu dan juga benda-benda yang kesat. Manakala cara yang ketiga ialah gabungan antara dua cara tersebut, iaitu dimulai dengan menggunakan batu ataupun benda-benda kesat, disusuli dengan menggunakan air mutlak. Cara yang ketiga ini adalah cara yang paling afdal menurut Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun, sekiranya kita hendak beristinja, memadai sekiranya kita menggunakan air mutlak ataupun menggunakan batu, tetapi menggunakan air mutlak adalah lebih baik kerana ia lebih menyucikan berbanding benda-benda kesat. Jadi harus menggunakan benda kesat meskipun kita mempunyai air. Walau bagaimanapun, terdapat alat yang dilarang untuk kita beristinja. Yang pertama ialah kertas yang ada tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah, kerana ia adalah satu kalimah yang mulia. Seterusnya, yang kedua ialah batu yang licin, kerana batu yang licin tidak dapat kita beristinja dengan betul, dan sebaik-baiknya hendaklah kita mencari batu yang bersegi, kerana wajib kita beristinja dengan batu, kita menyucikannya sebanyak 3 kali. Seterusnya, yang ketiga ialah menggunakan kaca, kerana kaca ini adalah merupakan benda yang tajam dan juga boleh menyakitkan dan memudaratkan. Seterusnya, kita menggunakan bahan makanan juga dilarang, kerana bahan makanan ini adalah merupakan bahan yang dimuliakan, kerana kita makan bahan tersebut. Dan seterusnya, menggunakan plastik, kerana plastik ini dia agak bersifat licin. Jadi kalau kita menggunakan plastik, maka ia tidak dapat membersihkan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, marilah kita lihat apakah dia hikmah bersuci dengan alat tertentu yang telah diharuskan dalam Islam. Pertama, terjamin kebersihan dan kesuciannya. Maka apabila kebersihan dan kesuciannya terjamin, maka kita terhindar daripada penyakit. Dan seterusnya, yang ketiga, akan mendapat pahala dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat menjamin ibadat yang kita lakukan sah di sisi syarak. Demikian tadi perkongsian yang dapat kita kongsikan mengenai alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Moga kita dapat melaksanakan amalan bersuci ini sebaik-baiknya sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Sekian daripada saya dan terima kasih. Insya-Allah segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan adalah daripada kelemahan dan kedhaifan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.